Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis tesis untuk level 2 untuk kemahiran menulis. Alhamdulillah malam ni kita mulakan dengan sedikit aras yang sedikit rendah. Kita mulakan secara perlahan-lahan bagaimana menulis sebuah tesis yang baik. Okey, seperti dicadangkan dalam ruang-ruang cadangan dalam grup WhatsApp yang join tulis tesis level 2 ni, bila kita tengok pemberat ramai yang request berkaitan dengan penyataan masalah. Banyak lagi lah yang lain-lain, tapi ada peringkat awal dalam sebuah tesis di bab 1 adalah penyataan masalah. Sedikit berbeza sikit susunan. Okey, biasa kalau kita nak faham sebuah tesis, kita kena faham latar belakang dulu. Okey, tapi untuk malam ni pakcik start dulu, ambil satu contoh tesis yang kita mudah untuk faham. Okey, ambil satu contoh tesis tetapi kita mengambil di bahagian penulisan dia bahagian penyataan masalah. Okey, tetapi dalam slide ni pakcik letakkan juga objektif dan persoalan kajian tesis dia supaya kita memahami apa dia punya research question dan objektif. Kemudian pakcik sertakan juga dengan research background ataupun latar belakang untuk menjadi rujukan. Namun untuk siri yang kedua nanti, iaitu selepas siri pertama ni, siri kedua nanti kita akan bincang, kita akan rungkaikan, kita akan macam mana kita akan tambah baik komen bagaimana kita nak menulis macam dia, apa yang kekurangan dalam tesis tu yang kita boleh tambah baik. Jadi kita akan buat perbincangan dalam ni. Okey, dalam konteks ni ada kadang-kadang pakcik gunakan istilah bedah. So bedah ni kita bagaimana kita memperhalusi pemilihan perkataan, pemilihan ayat dalam menulis satu-satu bahagian lah. So malam ini adalah penyataan masalah kita akan tengok. Okey, sebelum kita mulakan dengan bedah ni, semua rujukan tesis, kita rujuk tesis dalam dan luar negara, semua rujukan yang kita ambil ni kita kena ucapkan terima kasih kerana dia telah menghasilkan sebuah tesis untuk menjadi rujukan kepada kita untuk menulis tesis. Namun dalam proses pembelajaran dia bukanlah satu kritik yang negatif. Kita belajar bagaimana untuk menulis lebih baik. Penulisan orang terdahulu, macam pakcik juga, pakcik menulis yang terdahulu. Pakcik setuju yang penulisan pakcik ada juga kekurangan dan penulisan orang lain ada kekurangan. Jadi penulisan yang kekurangan itu perlu ditambah baik oleh orang lain. Okey, mana yang baik boleh diambil, mana yang kurang boleh tambah baik. Jadi bila kita bedah sebuah tesis, kita kena aplikasi dan berani untuk kritik supaya kita dapat menulis lebih baik. Okey, kita bukan nak kritik individu yang mengatakan dia tulis tidak bagus, bukan. Ini adalah proses pembelajaran. Macam pakcik mengajar dalam kelas, kalau subjek degree, kalau buku teks, walaupun buku teks seperti UK dengan US, baru buka 2 muka surat, pakcik dah kritik dah buku tu. Jadi kritik itu bukan nak kata penulis itu tidak bagus. Kritik bagaimana dia apply, contohnya di industri di Malaysia. So kalau kita nak faham, kita nak masuk dalam industri di Malaysia, kita kena ada buat pengubahsuaian dari segi konteks. Itu maksudnya aplikasi, keupayaan kita untuk mendalami ataupun kita aplikasi supaya lebih faham. Itu pembelajaran. Bukan nak kata kita kritik satu-satu tesis mengatakan dia tak bagus, kita lagi bagus. Tidak, dia proses pembelajaran. Secara hakikatnya bila kita banding, bila kita menilai, kita melihat kekurangan pada orang lain. Tapi tanpa kita sedar, bila kita nak buat keupayaan untuk menulis, kita buat, sebenarnya kita pun tak sampai seperti mana. Jadi kita memang berat dekat kritik. Kita boleh kritik orang lain, jadi kita kena kritik diri sendiri juga. Jadi sedikit pengalaman pakcik, kita jadikan panduan untuk kita menulis ke arah lebih baik. Kita kena buktikan lepas kita faham, kita apply dan keupayaan kita menulis. So level 2 ni memang dia tinggi sikit kaedah penulisan dia. Justru hari ini pakcik akan mulakan benda yang aras yang sedikit rendah. Bukanlah rendah, dia sedikit rendah. Tetapi bahagian yang sangat penting, iaitu bahagian penyataan masalah.
Okey, asalnya pakcik nak contoh, nak bincang banyak problem statement. Banyaklah, banyak tesis nak buka. Tetapi bagi saya, pakcik tak nak terlalu laju untuk level 2 ni. Pakcik nak tengok dulu dalam 2-3 minggu ni macam mana kita punya progress, macam mana keupayaan untuk kita mendalami dan faham bagaimana nak tulis penyataan masalah ni. Okey, kita ambil satu tesis bagi yang join kelas tesis level 2 ni. Kalau you masih ingat, hari tu pakcik dah kongsi dah tesis ni. Okey, tetapi hari ni pakcik akan kongsi lagi tesis tu di grup WhatsApp. Pakcik akan attach sekali. Okey, tajuk dia adalah berkaitan Sustainable Manufacturing Performance Evaluation Tool for Automotive Companies. Okey, kenapa pakcik pilih dia punya tesis? Memang pakcik suka dia punya tesis. Dia punya simple, tetapi perlu ada perbincangan. Kerana topik dia ni, walaupun dia PhD dalam bidang engineering, tetapi sebenarnya dia juga sesuai dan boleh dibaca dalam bidang social science. Okey, jadi dekat sini dia tengah-tengah lah, orang engineering, orang social science pun boleh faham. Okey, dan saya rasa dia mudah untuk faham. Okey, walaupun dia cerita pasal sustainable manufacturing, tetapi bagi saya semua yang melibatkan organisasi dia boleh faham. Jadi saya rasa semua boleh faham. Sebab tu saya pilih tesis ini. Okey, tajuk dia Sustainable Manufacturing Performance Evaluation Tool for Automotive Companies. Okey, pakcik nak bincangkan penyataan masalah. Okey, berbeza dengan level 1, level 2 ni memang betul-betul saya advise you kena refer slide. Kalau boleh print slide, sambil-sambil tu dengar video ini. Dan saya rasa video tidak lengkap tanpa slide, dan slide tak lengkap kalau tak dengar video. Kerana dekat slide ni pakcik dah highlight dah warna-warna kotak dan garis dan explain. Tetapi penerangan pakcik pun penting untuk you all take notes dalam slide tu. Okey, dia agak manual lah. Jadi pakcik kita gunakan semua panca indera kita lah, telinga, mata dan sebagainya menonton video ni. Kemudian cara kita berfikir, massage rasa, kemudian kita kena print out, kemudian kita akan counting sikit. Pakcik tahu ramai juga yang print out. Terima kasih untuk level 1. So level 2 ni lebih hands on lah sepatutnya. Okey, jadi dekat penyataan masalah, okey, pada peringkat awal dalam slide tu pakcik dia punya penyataan masalah pendek je kan. Ada dua benda yang kita kena belajar daripada penyataan masalah. Yang tu juga dia terpulang kepada keterbukaan penilai, pensyarah dan penilai jugalah. Yang mana ini kategori penyataan masalah yang tidak ada citations. Yang tidak ada citation, dan semua penyataan masalah ini perlu difahami dalam konteks dalam isu itu sendiri, iaitu dekat latar belakang kajian. Jadi kalau mana-mana pensyarah, penilai dan pembaca tidak baca latar belakang kajian, dia sukar untuk faham penyataan masalah. Yang ini jenis pakcik juga sebenarnya. Okey, penyataan masalah adalah masalah penyelidikan yang perlu diselesaikan dalam research ini, dalam tesis ini, yang mana semua perkara penyataan dalam masalah ini datang daripada isu-isu yang dinyatakan dalam research background. Jadi citation tu banyak di research background, tetapi dalam membangunkan pernyataan, iaitu penyataan masalah dalam melibatkan beberapa perenggan, minta maaf, dalam contoh ni 3 perenggan, so dia tidak perlu meletakkan citation, tetapi boleh menjelaskan penyataan masalah. Okey, pakcik dalam kes ni, pakcik walaupun pakcik suka, pakcik nak kongsikan pengalaman pakcik bila berhadapan dengan rakan-rakan penilai, rakan-rakan pensyarah, ada yang dapat komen-komen tu. Sebab tu kita akan bincang. So bincang ni bukan atas kehendak pakcik, bukanlah pakcik sahaja, pakcik memikirkan semua orang di luar, penilai-penilai yang melibatkan pelbagai universiti, bagaimana mereka menilai dalam penulisan penyataan masalah ni. Okey, slide ni pakcik kongsi, pakcik screenshot, ada 3 perenggan di situ. Kita akan bincang satu persatu. Okey, sebelum kita nak memperhalusi dan membelajar bagaimana nak menulis pernyataan masalah, pakcik tunjukkan juga dia punya research question dan research objective. Dengan penulisan 3 perenggan tadi dalam penyataan masalah tadi, okey, sebenarnya pakcik tak nak terlalu detail sebab kita dah bincang pada level 1. Level 1 pakcik dah bincang dah apa itu penyataan masalah, bagaimana nak tulis penyataan masalah, apa yang patut ada dalam penyataan masalah, bagaimana teknik nak menulis penyataan masalah, itu semua level 1. Okey, bagusnya juga buka balik level 1
yang hari tu kita dah bincang bagaimana nak tulis pernyataan masalah yang baik. Okay, dekat sini kita nak belajar adalah teknik penulisan. Jadi justru tu sebelum kita nak zoom one paragraph to one paragraph, kita go through dulu dia punya research question. So dia ada dua objektif dan dua research question dia direct. Maksudnya satu research question tu merujuk pada satu objektif. Maksudnya objektif nombor satu. Objektif nombor dua merujuk research question nombor dua. Okay, baca objektif dia. Pertama, dia nak develop a set of sustainable manufacturing performance measures for automotive companies. So dia nak buat satu pengukuran yang berkaitan dengan sustainable manufacturing performance, a set of sustainable manufacturing performance measure for automotive company. Itu yang nombor satu untuk develop. Nombor dua, dia nak develop pula, tapi dia nak develop an evaluation tools. So dia nak bangunkan satu alat pengukuran untuk sustainable manufacturing performance dekat automotive company. Jadi dua dia nak buat. Yang pertama dia nak buat a set of sustainable manufacturing performance measures. Kemudian extension pada situ, kesinambungan lepas tu dia nak bangunkan satu evaluation tool untuk sustainable manufacturing performance. Jadi ada dua benda. Jadi bila dia nak come out daripada objektif tu to develop sustainable manufacturing performance measures, kemudian develop an evaluation tools. So dia punya research question nombor satu adalah what. So, untuk dia membangunkan a set of sustainable manufacturing performance measure, dia punya research question adalah what are the sustainable manufacturing performance measure that can be applied for automotive companies. Okay, kalau kita faham secara direct, dia nak tahu apa perlu ada. Sebab dia nak bangunkan objektif, dia nak bangun a set of the sustainable manufacturing performance measure. So apa dia yang ada dalam sustainable manufacturing performance measure yang boleh digunakan, yang boleh di-apply dalam automotive company. Okay, nombor satu, dia nak develop a set of sustainable manufacturing performance measure. So persoalan yang ketimbul adalah what are the sustainable performance manufacturing measure. Nombor dua adalah to develop an evaluation tool. So dia punya research question adalah how, bagaimana automotive company evaluating the sustainable manufacturing performance. So keyword kat sini adalah evaluate. Bagaimana syarikat automotif untuk evaluate the sustainable. Sebab tu dia punya research object adalah nak develop an evaluation tool. Okay, match. Kalau dalam ni baca sentuh sikit, dia punya research question dengan research objektif match. Okay, kita nak bincang satu persatu. So dia ada 3 perenggan penyataan masalah tadi. Kita nak bincang 3. Ni yang perkara asas ni. Memang pakcik banyak walaupun 3 perenggan ni orang kata pakcik ngada-ngada tak. Something like, mari kita belajar sama-sama bagaimana penilai, kalau dia menilai pernyataan masalah, beginilah pernyataan masalah dinilai. Jadi kita kena menulis, kena tahu setiap penulisan tu bukan dari segi sedap ayat je, tapi kena tahu kenapa kita pilih ayat itu, ya. Okey, perenggan pertama pakcik baca kan, kita berhalusi. Refer slide sekali-sekali lah, sikit berbeza dengan kelas pakcik ni lah, sebab pakcik memang guna kaedah manual lah. Dalam keadaan pun kena print out, kena conteng slide ni, lepas tu sama-sama dengar. So kita dia lebih dalam, lebih in depth. Okay, nombor satu, perenggan yang pertama. Sebab problem statement ni 3 perenggan. So ini yang tugas kita hari ini adalah untuk bincang 3 perenggan ini dan bagaimana kita boleh mempelajari kaedah penulisan line by line. Okay, nombor satu, problem statement perenggan yang pertama, dia tulis tak banyak, cuma ada 3 line je, 3 ayat saja dalam perenggan pertama. Perenggan pertama dia beritahu the automotive company are under intense pressures to reduce environmental impact of their product and operations. So dia nombor satu ni dia beritahu satu situasi semasa. Pakcik pun ada beritahu kat situ. Poin nombor satu ni dia nak beritahu satu situasi semasa yang kritikal, yang dia kata under intense pressures to reduce environmental impact, yang perlu diberi tumpuan. Jadi nombor satu ni, penulis ini ingin memberitahu, ingin menyampaikan bahawa syarikat automotive company menghadapi sedikit tekanan, iaitu kritikal, bagaimana untuk mengurangkan impak dalam persekitaran in term of produk sendiri dan juga operasi. Itu maksudnya situasi semasa dekat automotive company sekarang ni, yang melihat pada environmental impact. Tu poin yang pertama, ayat yang pertama untuk perenggan yang pertama dalam problem statement. Okey, ayat yang kedua. Okey, dia mulakan dengan kaedah penulis macam ni kan. Memang kita jarang jumpa lah, tapi
dia dah grad, maksudnya dah diterima lah, supervisor diterima, penilaian diterima, tapi kita belajar juga. So lepas titik, dia mulakan ayat for sustainability, ayat ni nanti kita lihat kat slide tu, for sustainability, okay. Dia bacalah kalau macam istilah penulisan direct bahasa Melayu memang gunakan kaedah ini. Okay, dalam bahasa Inggeris juga accept kalau kita lihat daripada tesis ni. Okay, for sustainability, it should be achieved a balance amongst the triple bottom line involving the economic development, environmental protection and social equity. Okay, dalam perenggan ni dia nak beritahu bahawa dalam syarikat yang line nombor satu tadi kan penting, line pertama dan line nombor dua tu nak buat kesinambungan. Line yang pertama, ayat yang pertama tu dia dah beritahu bahawa automotif menghadapi tekanan berkaitan dengan environmental impact. Okey, jadi for sustainability. Okey, jadi kita melihat pada kelestarian. Okey, kalau nak capai sustainability itu, sebab environmental dengan sustainability ada selalu berkait. Untuk capai sustainability itu, kita kena ada balance, keseimbangan. Saya highlight kat sini poin yang penting dalam perenggan dia adalah the triple bottom line. So dalam sustainability itu dia ada triple bottom line, iaitu disebut kat sini adalah economic developments, environmental protections and social equity. Tapi keyword dia adalah economic, environmental and social. So ini adalah three bottom line. Jadi point line yang kedua dia nak beritahu bahawa sebagai solusi nak menghadapi environmental impact dalam automotive company itu, kita boleh menggunakan sustainability yang boleh diukur dengan keseimbangan tiga bottom line ni, iaitu economic, environmental dengan social. Okey, nombor dua ni dia tunjuk solusi. Nombor satu dia beritahu situasi semasa yang automotif ni hadapi tekanan environmental impact. Tapi ayat yang kedua dia beritahu sustainability ni satu solusi, namun dia perlu ada keseimbangan. Three bottom line tu berkaitan dengan economic, environmental dan social. Okey, tu point nombor dua. Nombor satu beritahu situasi semasa atau keadaan semasa. Ayat yang kedua beritahu solusi. Yang ketiga dia macam buat sedikit macam kesimpulan, ataupun biasanya kalau satu perenggan tu ayat yang terakhir tu beri penegasan. Okey. It is, dia mulakan ayat, lepas titik dia mulakan ayat, it is a big challenge for the automotive company to give serious attention on sustainability. So dia nak bagi satu penegasan. Kalau ayat sebenarnya tu, oleh yang demikian, ini merupakan satu cabaran kepada syarikat automotive company ini untuk melihat betapa seriusnya, betapa pentingnya kita beri perhatian kepada sustainability. Jadi bagi saya satu conclusion dalam perenggan yang menarik, supaya kita pembaca alert bahawa nak buat penyelesaian dalam automotive company ni, sustainability adalah satu perkara yang perlu diberi perhatian. Jadi ayat yang ketiga tu pakcik simpulkan ayat dia kata it is a big challenge for automotive company to give serious attention on sustainability. Itu adalah satu kesimpulan dalam satu perenggan yang dalam konteks memberi penegasan. So kalau dalam bahasa lebih kasar, so what? So kenapa nak study sustainability? Kenapa sustainability ni boleh ke dia menyelesaikan masalah environmental impact dalam automotive company? Dia beri satu binatang, so a big challenge. So a big challenge tu represent untuk kita sebenarnya, bahawa kita seorang researcher, bahawa kita kena melihat ni. Sebab tu digunakan attention. So kita kena lihat benda ni. Okey, apa penyelidikan tindakan? So maksud dia kalau kita boleh apply perengganan terakhir ni, kesimpulan penegasan ni, apa penyelidikan ataupun tindakan yang perlu diberi perhatian? Beri perhatian tu maksudnya perlu dilaksanakan, iaitu R&D, iaitu kita researcher menyelidik, kita tulis tesis memang berkaitan dengan penyelidik. Jadi bagi saya 3 ayat perenggan pertama dalam problem statement ni, walaupun dia terkata masih lagi general, dia ada beritahu satu ayatnya menggambarkan betapa spesifiknya apa yang keadaan semasa yang menghadapi tekanan atau cabaran dalam automotive company. Poin yang kedua dia beritahu bahawa ada solusinya, iaitu berkaitan dengan sustainability. Itu kalau kita dalam bidang dia faham sustainability, environmental impact memang saling berkaitan, namun dia highlight kat sini, dia bagi solusi. Kalau kita nak laksanakan sustainability,
So ada triple bottom line, three bottom line, triple tu three lah, triple bottom line, ekonomi, environmental dan society. Dan diberi ayat peringkasan bahawa a big challenge ialah kita bila nak hadapi benda ni, tak laksanakan sustainability, a big challenge for automotive company to take serious attention on sustainability. Itu peringatan pertama. Walaupun orang kata peringatan pertama ni general dalam problem statement, tapi tiga ayat tu bagi saya padat. Tu sebab tu kenapa Pak Cik pilih tesis dia. Okay, itu baru perenggan yang pertama dari 3 line. Okay, kalau you all recall balik dekat level 1, okay, ni yang seronok mengajar dengan you all ni level 2 sebab kita dah faham level 1. So kat level 1, kalau you masih ingat dekat literature review bagaimana saya mengajar menulis satu perenggan. Kita mulakan satu ayat pertama adalah isu semasa. Ingat isu semasa yang intro, tema, nak beritahu tema apa, line pertama, okay, introduction. So kita ada introduction kat sini based on situation. Okay, yang kedua adalah saya kata isi, iaitu fact, citation. So kat sini sebenarnya ada citation, tapi dia dah cite dekat literature review yang dia kata sustainability dia ada triple bottom line tu, sebenarnya dia ada citation dekat research background, cuma dekat problem statement tu dia tak recite lagi. So dekat situ adalah fakta di situ. Kemudian dalam satu perenggan kena ada conclusion. So kat sini dibuat kesimpulan dengan penegasan. Maksudnya ada suara. Maksudnya kalau kita baca dekat perenggan ni, dia take serious. Dan dia guna sendiri perkataan bahawa serious attention. Jadi kita kena beri perhatian kat sini. Okay. Bagi saya perenggan ni menarik. Okay. Ini nama yang kita buat sekarang ni bedah. Okay. Kita kena bedah. Kita melihat bagaimana tesis orang, bagaimana dia menulis, gunakan perkataan-perkataan. Okay. Yang mungkin kita yang baru nak belajar mungkin nampak macam simple, tapi sebenarnya satu perenggan ni, macam saya sendiri satu perenggan tulis satu hari, saya kena betul-betul mendalami dan bedah. Saya nak share pengalaman saya bagaimana saya menulis satu perenggan. Inilah kaedah dia. Saya melihat tesis yang baik, okay, bagaimana dia menulis. So saya study, saya fikir, saya berhayal, saya berjiminasi, kenapa dia tulis 3 ayat ni dalam satu perenggan, apa yang dia nak tulis sebenarnya. Okay, kita go through perenggan yang kedua. Okay, jadi kalau perenggan nombor 1 ni, nampak tak mana-mana research question 1 atau research question 2? Okey, sebenarnya dia ada sebut tadi nak laksanakan sustainability ada 3 perkara tu. So 3 perkara tu lah kalau dia berterusan, atau itu yang dia nak highlight, bahawa tadi kalau you ingat objektif nombor 1, a set of sustainable manufacturing performance measure. So 3 set tu perlu dilihat 3 aspek ini, ekonomi and environmental dan social. Jadi research question number 1 refer to first paragraph dalam problem statement. Tapi masih lagi awal lah. Kita go through the second paragraph. Okay, second paragraph ni memang bulat banyak perkara. Ada beberapa perkara yang seronok dibincangkan. Sebenarnya perenggan nombor 2 ni memang kalau di best, saya memang tak sabar-sabar kalau next class ke siapa-siapa saya nak kongsi, saya nak kongsi sebab you all yang pertama yang saya prepare slide ni. So slide ni menarik untuk diperbincangkan. Okey, kita kena lihat dalam sudut positif. Dia dah grad dah. Dia nak jadi profesor dah pun. Okey, tapi kita tengok macam mana kita boleh melihat komen-komen local di Malaysia, especially melihat dalam perenggan ni. Okey, izinkan Pak Cik baca. Dia ada 4 ayat, 4 line. Okey, 4 line maksudnya 4 ayat lah, 4 kali titik lah maksudnya. Okey, Pakcik baca dulu, kemudian kita kritik. Okey, although sustainability issue have been widely growing for many years, walaupun topik sustainability itu saling berkembang dari semasa ke semasa, malah dah lama dah dia berkembang. Okey, although sustainability issue have been widely growing for many years, only few study have been conducted in incorporating sustainability into manufacturing performance. So kat sini nak beritahu hanya terdapat beberapa kajian yang telah dijalankan yang incorporating sustainability into manufacturing performance. Maksudnya berkaitan dengan sustainability dalam manufacturing performance. Jadi kita kupas. Ketiga, dia kata there is yet to be a standard set of sustainable manufacturing performance measure. Ini memang straightforward, memang dia punya research question objektif nombor 1. Dia kata there is yet to be a standard set of sustainable manufacturing performance measure, although some study have investigated measures for sustainable manufacturing performance, only few have integrated
the triple bottom line. Dia kata walaupun ada beberapa kajian yang menyiasat ataupun mengkaji sustainable manufacturing performance, tetapi hanya beberapa juga yang hanya menggunakan three bottom line. Maksudnya three bottom line itu dalam menggunakan economic, environmental dan social. Iaitu triple bottom line iaitu consist environmental, social dan economic performance. Most study only focus the environmental dimension alone. Maksudnya hanya melihat kerana triple bottom line tadi, ekonomi, social, environmental. Banyaknya study cuma tengok dekat environmental sahaja. But for sustainability, there must balance among the three dimension. Maksudnya, tetapi dalam sustainability tak boleh hanya buat environmental, kena melibatkan ketiga-tiga tadi. Okay, perenggan ni tak ada satu citation. Okay, kita komen. Nombor satu, ayat pertama, komen sepacik ayat pertama although dan juga ayat yang ketiga although. So sebenarnya dalam satu perenggan 2 kali kita jumpa perkataan although tu. Jadi mungkin kat sini ada pandangan-pandangan sekolah dia akan minta boleh tak gunakan perkataan lain, sebab dalam satu perenggan ni you gunakan although tu 2 kali. Jadi ayat pertama ayat ketiga tu dia mulakan perkataan tu. Okey, tu nombor satu komen. Komen yang pacik yang kedua, ada setengah sekolah dia minta pembuktian ataupun sumber. Contoh dia kata, although sustainability issue have been widely growing for many years. Orang akan tanya, for many years, bila start? Bila mula? Tahun bila? Siapa yang kata tahun tu mula 1960? Siapa yang cakap? Okay, kita kena faham, ada scholar dan penilai yang kalau kata growing for many years, kena sebut tahun tu. Berapa lama, berapa tahun, bermula tahun bila, mana citation. Okay, ada tau. Bukan pakcik kata pakcik suka pun statement dia, tapi pakcik kena beritahu bahawa di luar sana ada penilaian yang minta kita detail pada ni. Okey, sama juga ayat lain. Nanti you all tengok slide. Only few study. Only few. Berapa? 2, 3, 4, 5. Siapa dia? Kena cite. And only a few study. Kena sebut siapa dia. Okey. Kemudian dia cakap lagi, only few have integrated. Yang tak seronok dari segi bahasa kat sini dia kata only few study, only few have. Kenapa guna perkataan only? Kenapa cakap hanya? Hanya few study, hanya beberapa kajian. Bawah tu ayat nombor 1 dah cakap only few study, ayat nombor 3 cakap lagi only few study. Dari segi technically repeated ni ada orang yang tak suka menggunakan only a few study. Lepas tu kan line pertama dia cakap only few study, lepas tu line ketiga cakap only few study. The same perenggan macam although tadi cakap juga only few study. Dua perkara. Okey, kemudian bukan 2, 3 sebenarnya. Perenggan yang keempat cakap lagi most study only focus. Tadi cakap only few study. Perenggan yang ketiga cakap only few have integrated. Perenggan nombor 4 cakap most study only focus. Minta maaf kadang-kadang saya ni kalau sahabat saya, ini cuma kita bincang dari segi bahasa. Kadang-kadang mungkin ada penilai yang mengatakan you ni kadang-kadang overclaim, cakap study only, hanya, tapi no citation. So mana pembuktian kat situ? Jadi dari segi bahasa muka tadi yang although 2 kali, only 3 kali, cuma only few studies 1, only a few juga 1 lagi, last kali most study only. So ada kat situ. Kemudian itu satu dari segi bahasa. Banyak komen dalam satu perenggan. Bukan komen lah, kita boleh belajar. Okey. Kemudian pakcik ada beritahu bahawa ada ayat yang bila kita kata only few study be conducted, only few have integrated the triple bottom line, most study only focus environmental dimension alone. Bila you cakap benda limitation tu, dia adalah satu peluang ataupun kelompongan kajian. Dalam research kita boleh kata ini term yang digunakan dalam research gap. Research gap dia tak banyak orang kajian incorporate sustainability. Only a few integrate, hanya beberapa kajian saja integrate triple bottom line tu. Dan limitation satu lagi, kelompongan most study hanya tengok environmental tapi tak tengok triple bottom line. Itu ada yang sebut sebagai research gap, ada yang sebut sebagai limitations, ada juga menjadikan opportunity atau peluang. Okey, itu nombor. Kemudian dalam yang pakcik sebutkan kalau jadi research gap tu, pakcik memang tulis kotak highlight warna merah. You all tengok warna merah. Kemudian pakcik ada kotak warna purple. Warna purple tu contoh dalam perenggan ni dia sebut perenggan ayat yang nombor 2. Satu perenggan yang semua ni, tapi ayat lain yang nombor 2 dia sebut okay, there is yet to be a standard
set of sustainable manufacturing performance. So yang itu adalah satu keperluan atau solusi yang perlu dilaksanakan penyelidikan. Jadi warna purple box tu merujuk pada solusi atau tindakan dalam penyelidikan. So ada dua sekali. Pertama cakap standard of set sustainable manufacturing performance, dan last sekali dia gunakan perkataan but. Ni pun satu lagi pakcik bulat warna biru. Nak guna 4 boleh, saya tak ada masalah dari segi bahasa, tapi bila pakcik melihat kepada orang menulis, ada yang menggunakan perkataan however ataupun in addition. Kita tengoklah Perdana Wacana nanti. Kita ada satu slot yang cover Perdana Wacana tu, dia tulis tu but for sustainability there must be balance among those 3 dimensions. So sebut tadi standard set of sustainable manufacturing performance, satu solution untuk kita buat research sebagai action, dan last sekali dia highlight lagi sekali yang line yang last sekali untuk perenggan ini, dia menyebut for sustainability there must be balance among those 3 dimensions. Maksud yang tadi itulah triple bottom line tadi. So perenggan ini, perenggan nombor 2 ni pernyataan masalah sangat padat. So kita boleh kata perenggan nombor 1 tu general, ada current situation, ada solution, so buat sustainability, dan last dia conclude bagi penegasan. Perenggan yang kedua ni dia mulakan dengan beritahu terdapat beberapa limitation, peluang atau research gap. Dia ada sebut 3 kat sini. Only few study happy conduct incorporating sustainability, only a few have integrated the 3 bottom line, dan dia kata most study only melihat hanya pada satu saja, environmental dimension alone. Kemudian dia beritahu 2 poin penting kat sini dari sudut keperluan dan solusinya research perlu dibuat. Yang pertama dia mention bahawa perlunya ada standard of sustainable manufacturing performance, dan dia kena beritahu bahawa perlu juga balance among 3 dimension ni, triple bottom line ni. So ada 3 gap dan ada 2 gambaran penegasan supaya research perlu dibuat kerana ada keperluan dan sebagai satu solusi kepada automotive company. Okay, so ada 4 line tadi, secara umum ada 4 line. Kesimpulan pakcik bincang kat sini. Yang pertama dia beritahu, untuk yang ni beritahu situasi semasa dan nyatakan peluang penyelidikan. Maksudnya dia start dengan situasi semasa dan beri gambaran tadilah yang limitasi peluang dan research gap dalam penyelidikan. Poin nombor 2 dia nyatakan keperluan dan justifikasi dalam penyelidikan. Ayat yang ketiga, situasi penyelidikan sedia ada dan nyata juga keperluan penyelidikan. Yang keempat tadi adalah nyatakan kekurangan, limitasi dan beri justifikasi keperluan. Kalau you masih ingat level 1, pakcik ada sebut bahawa dalam problem statement, salah satu yang menjadi tuntutan dalam problem statement adalah dengan memberitahu senario atau situasi keadaan semasa secara kritikal ataupun tidak, kepentingan itu perlu disokong oleh justifikasi. Keempat-empat ayat dia tadi, keempat-empat ayat di dalam perenggan nombor 2 dalam pernyataan masalah, semua diberi justifikasi. Ada kelebihan dalam perenggan ni, walaupun kita tadi ada sikit komen tak ada citation sebab ada menggunakan perkataan yang berulang, yang tu boleh tambah baik. Itu pun tengok school of thought. Kalau saya jadi supervisor, saya okey je, tapi mungkin penilai-penilai lain mungkin dia, sebab pakcik dah banyak student, jadi pakcik kena kongsikan pengalaman pakcik dapat komen daripada pensyarah-pensyarah atau penilai-penilai yang lain. Okey, lihat perenggan nombor 2 ni kena belajar banyak benda, tapi kalau tengok slide tak dengar video mungkin ada yang tertinggal. Okey, nombor 3 adalah perenggan yang terakhir. Kita tahu perenggan yang terakhir adalah satu benda yang penting dalam apa-apa keadaan. Pernyataan masalah perenggan yang terakhir sangat penting. So dia ada 2 ayat saja, dia ada 2 ayat dia. Pakcik baca ayat tu. Hence it is believed that there is a need to evaluate sustainable manufacturing performance for automotive companies, considering the 3 bottom line of sustainability on equal level. Maksudnya dia nak beri tegaskan, nak evaluate sustainable, nak tak nak memang kena hadap 3 bottom line ni. Okay, point nombor 2, the focus of research is to develop an evaluation tool to assess sustainable manufacturing performance in the automotive company, which hopefully will help them to improve their sustainable manufacturing performance so as to become more competitive. Okay,
Nombor satu saya baca conclusion daripada dua ayat ni, daripada peringkat yang terakhir. Yang pertama dia beri penegasan lagi sekali bahawa perlunya keperluan untuk evaluate sustainable manufacturing performance automotive company, consider three bottom line. Okey, nombor satu tu dia tekan betul-betul bahawa kita kena buat a set of measure sustainable manufacturing performance yang perlu di-evaluate. So yang ni betul-betul conclude, kita tahu ini untuk research question dan objektif nombor satu. Nombor dua, dia kata in order to focus in this research is to develop, ini yang main research lah, to evaluate to develop an evaluation tool to assess sustainable manufacturing performance in automotive company, which hopefully to help them improve sustainable manufacturing performance so to become more competitive. Yang ni conclusion ataupun line nombor 2 ni, ayat nombor 2 ni fokus kepada dia punya research objective dan research question nombor 2. Jadi cantik. Peringkat terakhir kita boleh gambaran. Kalau kan lepas problem statement kita tengok kita punya research objective kan, letak sebelah-sebelah problem statement, research question memang align. Ini dia punya problem statement memang match. Tetapi ini persoalan yang timbul di kalangan. Dari awal-awal problem statement tadi kita nampak untuk research objective nombor 1 untuk bangunkan a set of sustainable manufacturing performance measures based pada three bottom line tu. Ada tak nampak permasalah, limitation, keperluan untuk bangunkan tools? Kena bangunkan satu tool evaluations. Kat situ mungkin pandangan Pak Cik selaku kita to be normal lah, bila kita membincangkan penambahbaikan, Pak Cik di first perenggan atau second perenggan tadi dia kena highlight juga keperluan untuk membangunkan evaluation tools. Sebab perenggan yang terakhir ni dia sebut untuk research question tu dia nak bangunkan keperluan dia, nak bangunkan an evaluation tool untuk measure sustainability dekat automotive company ni. Jadi apa penyataan dia yang dikatakan, ada orang kata mana research gap dia. Kalau tanya Pakcik tanya banyak tu lah, mana keperluan dalam industri yang fokus kepada evaluation tu. Mungkin dia boleh tambah baik problem statement itu. Itu pada pandangan Pakcik. Jadi peringkat yang terakhir ni adalah dia nak beritahu, dia nak highlight apa yang dicerita peringkat pertama dan peringkat dua. Peringkat tiga adalah satu conclusion dan penegasan. Yang pertama dia beritahu keperluan dan justifikasi bagaimana perlunya research. Research dibuat, automatically dia fokus pada objektif dan research question nombor 1. Masalah tu, pernyataan itu. Pernyataan kedua dia fokus pada research yang akan dia buat untuk research objektif nombor 2 lah, dan research question nombor 2. Tetapi boleh ditambah baik di perenggan pertama dan perenggan kedua, atau buat satu lagi perenggan sebelum kita buat conclude perenggan yang terakhir ni, kita bincangkan keperluan semasa ataupun jadi dia cakap only kan. So apa yang kita perlukan evaluation tu. Okey, kalau tanya saya, dia dah grad okey. Cuma bila kita menilai setiap individu untuk melihat penambahbaikan, kita boleh cadangkan lah. Tapi kita tak kata problem statement dia bukan jatuh unclear, cuma kita bincangkan tadi pemilihan ayat dan sebagainya. Jadi kita bincang lah. Kalau orang bincang tesis Pakcik bagi macam-macam, ada kesalahan sana sini. Okey, jadi itu saja. Nampak pendek, tapi banyak kita boleh belajar bila kita bedah dan melihat pemilihan ayat, bagaimana dia susun. Perenggan yang pertama ada 3 ayat. Perenggan nombor 2, yang penting perenggan tu dia ada 4 ayat. Yang last sekali conclusion, perenggan yang penting juga untuk menegaskan research apa yang dia nak buat, dia ada 2 ayat. Boleh belajar seperti mana rujuk pada slide memang Pakcik ada tuliskan notes, memang ada warna-warni sikit lah. Ada warna purple, ada warna kuning, ada warna merah, hijau. So kita akan lihat pada slide. Okey. Dan kalau nak faham lebih lanjut, sebab benda ni sebenarnya dekat siri nombor 2 nanti. Cuma Pakcik sertakan juga latar belakang kajian dia, Pakcik snapshot tesis dia, latar belakang kajian untuk you all tengok. Tapi jangan risau, boleh tengok juga, tengok sekadar seimbas lalu atau cuba nak faham. Nanti siri 2 kita akan bincang bagaimana latar belakang kajian yang baik perlu ditulis supaya selari dengan pernyataan masalah dan objektif kajian. Okey, tak apa, walaupun kita pendek, bincang tak banyak. Level 1 memang laju, level 2 ni biar pelan-pelan, biar kita faham apa yang perlu ditulis, bagaimana untuk ditulis. Tapi beza kan sebab kita dah belajar ayat
words semua kita kena kaji. So pemilihan ayat dan sebagainya. Dan mungkin minta maaf, mungkin you all masih nak lalui jenis tu. Pakcik dah lalui jenis tu berkali-kali dan juga menjadi penilai. So ada perkara angle-angle yang pakcik kena kongsikan. Memang nampak kecil, nampak macam ngada-ngada, tapi biar minta you all bersedia bila berhadapan dengan penilaian nanti. Okey, itu saja perkongsian pakcik. Mohon maaf ada kekurangan sana sini. Semoga semua dapat manfaat untuk permulaan siri pertama ni. Okey, alhamdulillah jadual pakcik pun dah hampir siap. Mungkin berbeza sikit. Pakcik kata sampai 3 bulan je kali ni, tapi pakcik fikirkan balik, bila pakcik susun balik, kita akan buat sampai hujung tahun. Maksudnya level 2 ni kita habis sampai hujung tahun. Kita ambil hujung tahun, maksudnya sebelum cuti Christmas tu. Maksudnya 25 tu kita dah start cuti. Maksudnya kita mula 17 hari bulan itu, 17 hari bulan ni sampailah kita habis 24 hari bulan. So nanti pakcik akan detailkan dalam Excel tu. Kita ada tambahan sedikit, iaitu kalau cuti umum, macam hari ni cuti umum sebenarnya, tapi kita run je. Cuti umum kita memang tak ada kelas, dan Sabtu dan Ahad memang kita tidak ada kelas. Tetapi Sabtu dan Ahad kelas perbincangan on. Kemudian kalau jatuh katalah hari Sabtu tu perbincangan tesis, hari Ahad malam tu pakcik tambah dengan tips untuk menulis tesis. Jadi Sabtu Ahad tu ada je perbincangan dengan tips, tetapi dia tidak ada kelas macam ni. Okey? Dan tips tu tengok keadaan, mungkin pakcik gunakan santai je, mungkin ada slide ataupun screenshot yang kita boleh bincangkan tips tu, perkongsian tu. Tetapi kalau kelas memang ada video, specifically memang ada slide. Untuk tips depends. Okey, perbincangan macam sama macam level 1. Ada soalan boleh tanya, boleh tinggalkan kat YouTube ataupun boleh tinggalkan kat grup WhatsApp. Okey, lagi sekali pakcik mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan siri 1 ni. Okey, pelan-pelan kita banyak nak belajar, sikit memang tak banyak, tetapi ni dah level 2, kena betul-betul apply. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.